Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. First of all, thank you. Thank you, Alia. Okay, so first of all, thank you sebab dah hantar gambar. Ada kelas yang belum hantar gambar, jadi mana yang hantar saya discuss. Mana yang tak ada gambarnya, so saya tak discuss Okay, boleh nampak saya punya skrin? Boleh. Boleh. Okay, so hari tu kita sampai muka surat 20. So kita sambung muka surat 21. Okay, so this one is protein, masih lagi protein. Figure shows amino acids J and K. So dia bagi awak dua amino acid kat sini. State the group for amino acids J and K. So kita tengok dia punya dia punya side chain. So macam mana nak kenal dia punya side chain? First kita highlightkan dulu dia punya backbone NCC. Nak pula. Ni NCC. So automatically yang atas tu ialah dia punya side chain lah. R group dia. So R group dia ada berakhir dengan NH2. Okay, so kalau dia berakhir dengan NH2 maksudnya dia group apa? Dia group apa? Betul ke basic? Tak jawapan ni. Betul tak? Betul. Okay, so yes, basic lah. Okay, kalau yang K pula dia berakhir dengan COOH, so dia adalah air sedih. So ada dua orang yang hantar kat saya ni, so saya tanda dua-dua lah. Okay, kalau dia berakhir dengan OH, dia jadi group apa? Polar. Okay, kalau dia berakhir dengan CH3, so dia akan jadi non-polar. By using amino acids J and K, draw a dipeptide molecule. Okay, dipeptide molecule. So dia nak formation ke tak nak? Dia nak formation tak? Dia nak proses pembentukan tak? Tak payah pun, dia suruh draw a dipeptide sahaja. So maksudnya kita just terus lukis dia punya hasil sahaja, which is this part. Okay, so kalau J dah gabung dengan K, dia akan jadi NCC. Ini betul backbone dia. Bawah ni kenapa R? Sepatutnya kita salin je lah yang atas ni. CH2, 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 CH2 ni. Okay, awak tak boleh buat R. Sebab apa? Sebab dia dah bagi gambar sebenar. Okay, so gambar ni salah lah. Sebab dia letak R. Okay. And then kalau tengok yang satu lagi. Okay, so yang ni barulah nampak macam tepat sikit. Tapi ni dia buat breakdown. Tak kisah, kita cuma nak tengok gambar ni je. Gambar dipeptide sahaja. So yang ni kita tengok yang ni. NCC, CH2, 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 CH2. Ada 4 CH2 1, 2, 3, 4. And then NH2. And then ni pula NCC, CH2, COOH. Okay, so gambar betul. Dia label peptide linkage tu betul salah? Cara label peptide linkage tu? Salah. Okay, so peptide linkage tu mesti kena petakkan. And then last time saya bagi tahu peptide linkage adalah sebaik-baiknya C double bond O tu ke atas, NH tu di bawah Sebaik-baiknya macam ni. So korang boleh perbetulkan lah. Sebaik-baiknya korang label macam ni. Peptide linkage. So gambar dipeptide yang betul 1 markah dan juga label peptide linkage yang betul 1 markah. If a polypeptide chain is made up of 173 amino acid, how many peptide bonds are formed? Jawapan? Ini pun kosong juga. Jawapan? 172. 172 lah. Kalau awak ikat 2 amino acid, so awak akan ada 1 bond. 1 je bond dia. Kalau awak ikat 3 amino acid, awak akan ada 2 bond. Okay, 2 bond. So dia basically
berapa amino acid tolak satu. Okay, berapa amino acid tolak satu. So jawapan dia 172. Okay, lipase enzyme works best at pH range of 3 to 6. Predict the action of lipase in the stomach at pH 12. Okay, so kita faktor yang factors that affect enzyme. Okay, yang mempengaruhi enzyme ataupun mempengaruhi protein, ada dua yang utama. Yang pertamanya ialah high temperature. Sebab saya cakap kalau temperature tinggi, dia akan menyebabkan hydrogen bond putus. Okay, yang keduanya ialah apa nama tu? Extreme pH. Kalau awak ubah pH dia, so dia akan kacau dia punya ionic bond. So ada dua lah. Okay, high temperature dia akan break hydrogen bond. Kalau extreme pH dia akan kacau ionic bond. So apa jadi predict the action? Dia akan lipase enzyme retarded, boleh lah. Ataupun term yang betul is denatured. Okay, lipase enzyme denatured. Denatured tu maksudnya no longer function. Ataupun awak cakap cannot function. Cannot function. Okay, kenapa? Sebab awak bercakap at pH, ni point lain lah, yang ni point lain. At pH 12, the ionic bonds that hold, yang pegang structure of lipase is broken down. Okay, so satu awak cakap sama ada dia tak function ataupun dia denatured. Yang kedua awak explain kenapa. Sebab ionic bond dia dah rosak lah. Ini pun sama kosong juga. Okay, so that's the answer. Boleh? Boleh. Boleh Boleh, madam. Okay. So tengok yang text. Identify the common name for organic material M dengan N. So nama dia adalah amino acid. Identify the polymer that is produced from the bonding. Bonding tu maksudnya nak gabung ke nak pecah? Gabung. Okay, so kalau kita nak gabung dua sahaja, jawapannya ialah dipeptide. Tapi kalau kawan korang ni dia jawab dua-dua macam ni, so korang dapat kosong markah so korang tak boleh jawab slash macam nak suruh saya pilih pula yang satu yang betul. Tak boleh lah. You have to be confident with your answer. So jawapan dia adalah dipeptide. Protein salah. Okay. Identify the two functional groups found in monomers M dengan N. Okay. So kalau amino acid, dia akan ada dua functional group yang utama, which is amino group dan juga carboxyl group. Amino group dengan carboxyl group. Okay, tengok karakteristik dia pula. Carboxyl group, charge ionized to release H plus. Since carboxyl group can release H plus ions into the solution, they are considered acidic. Panjang sangat. Kalau carboxyl group kita cakap je lah, it consists of C double bond O ataupun carbon double bond with oxygen. Okay, and hydroxyl group NOH. Macam tu pun boleh. Okay, ataupun kalau awak buat je macam ni pun boleh. C double bond O OH. Dekat karakteristik itu pun. Tak apa. Okay, and then bawah dia kalau amino group kita ada nitrogen with 2 hydrogen. Ataupun awak tulis NH2 pun boleh. Dapat? Dapat. Okay. Sekejap Okay, so next, organic monomer M and N binds to form a new compound. Name the types of chemical reaction and it produce. Name the type of chemical reaction, satu soalan, and the product form. So, the chemical reaction dia ialah condensation. Okay, produk dia adalah dipeptide. So, dapat 2 markah. Okay, form water and dipeptide, lagi tepat. Form water and dipeptide, which is lagi bagus lah. Sebab dia ada hasilkan juga water.
Okay, in the above figure, circle the atom that is expelled when the bond between organic M dan juga N is formed. So kita nak buang water kan. So H dengan OH. So dapat satu markah. Okay dah. And then next ialah muka surat 25. Okay, identify the organic molecules A and B. So A ialah alpha glucose. Kita tengok kat sini. Kalau dia tak selang-seli tu, kalau dia tak selang-seli tu, dia dah alpha glucose lah. Okay, and B tu ialah fatty acid. Macam mana nak tahu fatty acid? Fatty acid kita cakap C double bond O, OH, lepas tu dia ada R. So ni C double bond O dia. Lepas tu ni OH dia. And then this is dia punya R lah. Okay, so apa karakteristik dia? Okay, karakteristik dia kita boleh tak dalam table. Kalau dalam soalan korang tak boleh jawab dalam bentuk table. Tapi untuk faham ni, untuk revision kita boleh tulis dalam bentuk table. Okay, so A, satu awak boleh bagi tahu dia punya dia soluble in water ataupun tidak. A soluble in water tak? Ha. A soluble in water tak? Soluble. Soluble. Okay, so A is soluble in water. B, dia adalah lipid. So dia insoluble in water. Apa lagi? Kita boleh cakap dari segi bentuk dia. Okay, bentuk dia. Kalau shape. Kalau A, kita boleh cakap dia ada 6 carbon in a ring structure. Okay, dia sentiasa. Kalau glukos sentiasa dalam bentuk ring. Tapi kalau B, dia dalam bentuk long hydrocarbon chain. Betul tak? Yang lain yang dah jawab, tak sure. Jawapan betul salah. Ada? Tak ada? Tak ada? Semua tinggal kosong ke? Tinggal kosong. Okay, so ni jawapannya 4 markah 1, 2, 3, 4. Okay, so awak boleh awak boleh guna yang ni je lah, yang utama je. Tak payah ni sangat, berat-berat sangat. Okay, when molecules of A are combined, so kalau kita combine memang nama dia condensation. Name the bond that link between molecule A. So betul salah ni? Tak ada glycosidic. Tak ada glycosidic kat situ. Glycosidic linkage. So salah lah. Okay, name the molecule produced. Jawapan dia maltose. That's good. Okay, and then next. Soalan 32 muka surat 26. Shows a polynucleotide chain. Okay, so kalau dia cakap polynucleotide chain, awak tahu dah siap-siap. This is nucleic acid tau. Polynucleotide chain ada 2. Sama ada dia DNA ataupun dia adalah RNA. So kalau kat sini awak nampak dia ada satu chain sahaja. Satu chain je. Kalau satu chain maksudnya dia DNA ke dia RNA? RNA. Ni RNA sebab apa? Sebab dia ada satu rantaian sahaja. So this is actually RNA. Name the bond label Y. So Y phosphodiester linkage. Good. Okay, 2 types of RNA. RNA ada 3 kan? mRNA dengan RNA dengan tRNA satu lagi. Okay, so ni function ni dalam smart guide ada kot saya rasa. Saya tak sebut hari tu tapi dalam smart guide ada. mRNA, the intermediary between the nucleus where the proteins are made. Cepat sangat. Lagi tepat kalau awak cakap, sekejap. Padam dulu. Lagi tepat sekiranya awak cakap dia carries copy of DNA to ribosome. Dia bawa genetic content daripada DNA tu pergi ke ribosome.
Okay, kalau RNA involve in protein synthesis, yang ni pun salah. Sebab semua pun involve in protein synthesis. So dia kalau nak be spesifik, RNA dia adalah komponen of ribosome. Component of ribosome. Yang ni nanti nak masuk chapter 5 ni kita nak cerita panjang sikit this part. Okay. And then kalau tRNA pula, function dia carry amino acid. Sebab apa? Sebab kita nanti bila kita nak buat protein, kita cakap protein sintesis kan. So dia start dengan ni awak punya sel. Okay, dalam sel tu ada nukleus. Dalam nukleus tu ada DNA. Okay, tapi kita nak buat protein dekat ribosom. So ribosom structure dia macam ni. Ada dua. So ni ribosom. Ribosom ni dia duduk kat cytoplasm, dia duduk kat luar. Jadi DNA boleh tak keluar daripada nukleus pergi dekat ribosom? Boleh tak? Agak boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab DNA tu besar, panjang. Dia tak boleh. Jadi apa yang dia buat, dia akan bagi dia punya material tu, information tu kepada mRNA. So this is mRNA. So basically mRNA buat apa? mRNA dia akan bawa copy of DNA tu lah. Dia akan bawa copy je. Dia bawa sikit saja. Dia bukan bawa banyak-banyak. Bukan bawa semua. Kalau kata dia nak buat, nak ambil bahagian sini je, dia copy bahagian situ saja. Kalau nak ambil bahagian hujung sini pula, dia copy bahagian situ saja. Maksudnya dia akan copy bahagian yang dia nak je. Okay. So mRNA ni dia single strand, dia kecil. So dia bolehlah keluar. Dia berkeluar, dia akan pergi dekat ribosom. Okay. Bila sampai dekat ribosom, dia akan duduk kat situ. Ni mRNA. Okay. So dalam ribosom memang dah ada rRNA tau. rRNA tu membentuk ribosom. Okay, dia membentuk ribosom. And then kan kita cakap ribosom tu nak buat protein, sintesis protein. Sintesis protein. Protein tu besar. Protein tu ialah bila mana amino acid campur amino acid, campur amino acid, campur amino acid, campur amino acid yang panjang kan. So siapa yang bawa amino acid tu? Yang tukang bawanya ialah tRNA. So tRNA bentuk dia macam ni. Dia macam tu, dia akan bawa amino acid kat sini. Katakanlah awak nak glycine. So nanti tRNA tu bawa lah glycine datang dekat ribosom. Dia buatlah protein kat situ. Okay, tapi nanti kita akan cerita lebih detail lah. Okay, and then give one differences between DNA dengan RNA. Okay, so RNA contains the sugar ribose while DNA contains the slightly different sugar which is deoxyribose. Okay, so RNA ada ribose, DNA dia ada deoxyribose. Satu markah, nak satu je kan? Tapi banyak lagi yang kita boleh bezakan sebenarnya. Dia punya nucleotide, dia punya bases, dia punya strand dia. Itu saya dah bagi dekat dalam handout. Identify molecule A, B and C. So A tu ialah apa benda? Alpha glucose. Alpha glucose. B? Ribose sugar. Ribose sugar sebab dia ada OH kat situ. Okay, ribose sugar. C? Monosaccharida. Monosaccharide. Bukan. Deoxyribose. Fructose. C ialah fructose. Dia yang ni kita dah pernah buat dah masa soalan. Tapi sebenarnya tu saja saya tambah, tak ada dalam syllabus pun. Badan kau ni gedik sikit. Ada kita dah pernah buat sebelum ni. This one. Muka surat 8. Okay, so dia gambar yang sama lah tu. Dia bentuk pentagon tapi dia ada 6 carbon. Itu adalah fructose. Mana hilang? Sekejap. Tak nak keluar dah. Sekejap loading dia.
Okay, and then give one difference between A and B. So yang utamanya awak boleh nampak ialah A has 6 carbon while B has 5 carbon. Itu yang utamalah. Okay. Kalau awak nak bandingkan tak payah, itu je. Ambil yang tu je yang utama. Okay, and then next. Muka surat 27. What are the components of E and F? So E ialah pentose sugar. Tapi dia dah bagi tahu DNA tau. So kita boleh be more specific. Apa benda jawapan dia? Apa yang lebih spesifik? Kalau DNA dia punya pentose sugarnya apa? Deoxyribose sugar. That's good. Okay, deoxyribose sugar. And then F ialah phosphate group. Okay, tapi so yang ni saya tak bagilah markah. Name the bond label G. Kalau hydrogen bond ialah antara base dengan base. Yang ni base, yang ni pun base. So antara base dengan base kita ada hydrogen bond. So this is hydrogen bond. Kalau antara nucleotide dengan nucleotide, contoh this is one nucleotide. Yang ni ialah satu nucleotide. Ada 3 komponen kan? Okay, and then this one is another nucleotide. Okay, itulah another nucleotide. So, yang ikat dia dekat tengah-tengah antara nucleotide dengan nucleotide ni, ini nama dia ialah apa? Apa nama dia? Phosphodiester linkage. Phosphodiester linkage. Okay, so dia kadang-kadang dia label 1, kadang-kadang dia label 2. Tak kisahlah sebab dia di kan. Di memang biasanya ada 2 label lah, 2 garisan. Okay, explain how bond stated in B is formed. Kalau B salah, C tu dia akan salah jugalah. Okay, so for hydrogen ni salah lah. Okay, so macam mana phosphodiester linkage is formed? So, jawapan dia ialah apa nama? When hydroxyl group at carbon number 3 of one nucleotide is bonded to phosphate group at carbon number 5 of another nucleotide. Okay, so maksudnya kalau kita ada satu nucleotide kat sini. Okay, this is our nucleotide. And then dekat carbon number 3 sini dia ada OH. And then kita ada satu lagi nucleotide. Another nucleotide. Dekat carbon number 5 here, ni carbon number 5 ada phosphate. So bila oxyl group ni, hydroxyl group ni, okay, dia bergabung dengan phosphate. Dia bergabung kat sini. So dapatlah phosphodiester linkage. Okay, dapat tak? Dapat. Dapat. Okay, state 2 structural differences between DNA dengan RNA. Ini adalah soalan yang sama tapi jangan letak dalam bentuk point macam ni. Jangan buat point macam ni, buat bentuk ayat. DNA has 2 polynucleotide chain. Okay, while RNA has 1 polynucleotide chain. Kalau macam ni, kalau saya baik, saya bagi je. Sebab dia, yang pentingnya 2 dengan 1. So saya bagi je lah markah. Okay, so 1 markah kat situ. And then shape of DNA is double helix, meanwhile shape of RNA is linear. Okay, so dapat 2 markah. Ada lagi lah, okay, boleh cerita pasal base dia, boleh cerita pasal apa lagi, dia punya strand dia parallel ke anti-parallel 28, ada orang hantar tak jap. (28) tak ada kot. 28 tak ada orang hantar. Okay, and then 29. 29
So dia bagi awak dua jenis nucleic acid. Okay, dua jenis nucleic acid. So kalau yang ada dua strand, ni nampak tak? Ada dua strand ni. So dia adalah DNA. Kalau dia ada satu strand sahaja, itu adalah RNA. Okay, name bonds D, E and F. So D, yang ni bukan glycosidic linkage. Yang ni ialah covalent bond. This one is covalent bond. Bond dalam nucleotide. Okay, dalam structure nucleotide tu sendiri itu adalah covalent bond. E ialah phosphodiester linkage. Okay, phosphodiester linkage. And then F ialah hydrogen bond. Boleh? Boleh. Boleh. Give two structural difference between molecules Y, W and X. So W is double helix while X is linear. W has 2 polynucleotide chain while X has 1 polynucleotide chain. Yang ni dah boleh hafal dah. If R dengan S are a pair of strand in DNA, complete the base sequence. So, yang korang kena tahu, kalau DNA dia ada complementary base pairing. Complementary base pairing. Complementary base pairing tu maksudnya A sentiasa pair dengan T, C akan sentiasa pair dengan G. Okay, and then korang satu lagi yang korang kena tahu, dia adalah anti-parallel. Anti-parallel. So kalau dia start dengan A, G, kalau dia start 5' hingga 3' ke atas, bawah dia akan terbalik 3', dia different direction. Okay, so kalau yang ni 5', so dia akan start dengan 3' lah kat sini. Okay, A akan pair dengan T, T akan pair dengan G, betul ke? Betul ke? Betul. Betul? T akan pair dengan G. E dengan E. C dengan G. C kan? So 5' A, T, T, G, A, C, C, G, T, 3' ni soalan So bawah dia akan jadi 5', 3' kat sini. 3', 5' dekat belah kanan. T akan pair dengan A, G akan pair dengan C, C akan pair dengan G. C akan pair dengan G lagi, A akan pair dengan T, G akan pair dengan C, T akan pair dengan A, T akan pair dengan A dan A akan pair dengan T. So dia akan jadi macam ni lah jawapan awak. 3' T, A, A, C, T, G, G, C, A, 5'. Okay, so this is the answer. Yang ni salah. Dapat? Irfan tak mute lah Irfan. Dapat. Irfan? Oh yeah. Yes. Sebab aku tak menyanyi kat situ. Okay, and then next question. Figure shows part of a DNA molecule. So dia dah bagi tahu awak base dia. Kalau adenine A, kalau cytosine ialah C. Name the D and E. So A dia pair dengan E. So of course lah E tu apa? Kalau A tu adenine, E tu apa? T. T lah kan? E ialah T. So yang ni salah. Sebab A sentiasa pair dengan T. C akan sentiasa pair dengan G. E. Okay, so D tu ialah apa? D ialah? E. D ialah C. Guarin. Guarin. Guanin. Guanin. Bukan guarin guanin. Terbalik ni. Tertukar. Okay, differentiate between D dengan E. Okay, so D ialah kita cakap tadi ialah guanin. D tu ialah guanin, E tu ialah thymine. So, kalau macam kawan korang ni kan, dia tak cakap D dengan E, dia cakap thymine dengan guanin. So, dia selamat lah. Okay, dia selamat sebab dia cakap terus structure yang betul. Tapi kalau dia cakap D dengan E, dia akan jadi salah sebab atas dia tu salah. Faham tak? Kalau dia cakap kat sini, D are smaller structure with single ring. E is larger structure with 2 rings. So dia akan jadi salah sebab soalan A dia salah. Okay, tapi kalau korang ni dia mention terus nama dia, so tak ada masalah lah. Thymine are smaller structure with single ring. Betul. And guanine are larger structure that have 2 ring. So dapat 1 markah. Itu sahaja perbezaan dia. If the percentage of cytosine in a DNA is 42%,
What is the percentage of Sampai pandai matematik. Hari tu kan ada seorang tu dia hantar video, dia cakap dia lagi suka maths. Dia punya dia more interested in maths. Macam mana nak kira ni? Macam mana nak kira ni? Anyone dah try jawab? Isma? Jessie? Senyap semua orang. Tak tahu medium. Tak tahu? Okay, so dia cakap cytosine ada 42. Okay, cytosine ada 42. Jadi berdasarkan data tu, yang mana yang awak boleh tahu nilai dia? Mestilah guanin. Kenapa? Sebab cytosine dia sentiasa pair dengan guanin. Dia sentiasa pair dengan guanin. Kalau cytosine ada 10, guanin mestilah 10 juga kan? Kalau cytosine ada 42, guanin pun 42. 42 juga. Okay, so sekarang ni kita ada 100%. Totalnya ialah 100%. Tolaklah 42 tolak 42. Jadi berapa? Tiba-tiba 16. dalam bio ni 16? Tu ke 16. Okay, 16. 16%. So 16 ni ialah bila mana awak campur adenine dan juga thymine. Okay, so dia nak what is the percentage of D. D tu ialah guanin kan? Betul. Ya. So tak ada kaitan pula dengan yang ni. So dia nak yang ni je. Guanin sahaja. So awak cakap lah D is 42%. Kenapa? Give a reason. Because guanin always pair up with cytosine. Kalau cytosine ada 50, guanin pun akan 50. Cytosine ada 14, guanin pun ada 14. Dia akan sama lah. Okay, boleh? Dapat tak? Okay, what are represented by P and S? So P ialah phosphate group and S ialah pentose sugar. Tapi yang ni awak boleh specify lagi. Ni DNA ke RNA? RNA. This one is RNA. Jadi sugar dia ialah ribose sugar. So boleh specifykan lagi lah. Name the polynucleotide molecule shown RNA. Okay, so two types. Ini jawapan dia sama. Macam tadi. Carries the genetic information coded from DNA to the ribosome, involved in translation of mRNA into protein. Yang ni tak tepat sebab kita kena bagi tahu dia adalah komponen of ribosome. Okay, name the bond E. E ialah hydrogen bond, betul ke? Yes or no? Phosphodiester linkage. Dia adalah phosphodiester linkage. Okay. Kalau RNA, dia tak ada hydrogen bond. RNA, dia single strand. So kalau single strand, dia tak ada complementary base pairing tau. Dia tak ada pasangan. Complementary base pairing. So bila dia tak ada pasangan, maka dia tak adalah hydrogen bond. Okay, sebab hydrogen bond tu ialah antara base dengan base kan. Okay, name the bond that binds S to the nitrogenous base. So covalent bond. Name the type of nitrogenous base represented by F. F? Mana F? Yang ni ke F? So dia bagi awak A dengan U. A itu ialah adenine.
Kan betul kan? And then U ialah uracil. Tapi tak ada sejak. Dua-dua tu ialah F ke? Oh salah soalan ni. Soalan ni salah ni. Tak boleh terima soalan ni. Abaikan Okay, and then next question is this one. Summary. So, saya bagi tahu hari tu yang lain lengkapkan. Cuma tinggal this part sahaja. So yang this part, korang tak payah, kalau korang Google, gambar dia macam agak kompleks. So untuk korang punya syllabus, kita just lukis basic structure sahaja, which is kita punya pentose sugar, ada base, and then ada phosphate. Satu nucleotide, and then another nucleotide. Okay, another nucleotide kat sini. Okay, make sure ada siku tu, and then korang just ikat macam ni je. Kita cuma nak tahu, nak korang label phosphodiester linkage. Okay, phosphodiester linkage. Kadang-kadang dia label macam ni, dia label dua. Dia label dua arrow dekat atas fosfat satu, bawah fosfat satu. Tak kisahlah, label lah dua-dua pun. Okay, and then untuk DNA kita buat dua strand. Tapi terbalik. Kalau tadi bucunya ke atas, sekarang kita lukis bucunya kat bawah pula. Macam ni. Okay, and then dekat carbon number 1 ni ada base. And then carbon number 5 ni ada phosphate. Another one. Kita payah lukis bentuk sebenar ni pula. Terbawah sangat. Ke atas sangat pula. Boleh tu. Okay. Sama, ada phosphodiester bond, phosphodiester linkage. Okay, and then tambah lagi satu ialah dia punya hydrogen bond. Kalau A dengan T ada dua hydrogen bond. Okay, kalau C dengan G dia akan ada 3 hydrogen bond. Okay, and then tambahkan dia punya direction. 5' ialah di mana fosfat berada. 3' ialah di mana carbon nombor 3 berada. Okay, yang ni 5', 3'. Okay, so buat macam tu saja. Lukis macam tu saja. Cukup lah tu. Boleh? Boleh. Okay. Dah siap lukis ke belum? Madam, yang garis merah tebal tu tak payah label ke? Yang kembar tu tak payah label. Yang mana? Kembar yang mana? Tak. Garis merah yang tebal tu. Oh ni lah phosphodiester linkage. Kan dah label satu. Dah label kat sini. So yang satu lagi tu tak payah label. Tak apa. Faham. Okay. Okay. And then, so ni adalah soalan lebih kurang sama macam biobus. So ni jawapan dia. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Ada tak yang perlu dibincangkan? Lemak hilang. Astaghfirullahaladzim, hilang lagi. Ada tak yang perlu dibincangkan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nombor 5, madam. Nombor 5. Which of the following statements are the characteristic of lipid? So, dia memang tak larut dalam air lah sebab dia adalah lipid. Okay, insoluble in water, betul. Important constituent of cell membrane. Sebab lipid kita ada 3. Kita ada triglyceride. Kita ada phospholipid. Dan kita juga ada steroid.
So fosfolipid ni dia penting sebagai sel membran awak. So jawapan dia betul kat sini. Okay. Contain twice energy as an equivalent weight of polysaccharide. So kalau karbohidrat, so ni karbohidrat lah. Dia adalah sumber tenaga utama kita. Tapi lipid lagi banyak boleh simpan tenaga berbanding dengan karbohidrat. Kita memang nak pecahkan karbohidrat, tapi kalau tak ada karbohidrat, kita ambil lipid. Lipid tu lagi banyak tenaga. Kenapa? Sebab lipid dia ada long hydrocarbon chain. So lagi panjang dia punya chain, lagi banyak tenaga yang dia boleh simpan. So betul lah dia simpan tenaga lebih banyak. Okay? So jawapan dia adalah D. Boleh? Boleh madam. Boleh. Okay, and then 6, 7, 8, 9 dan 10 jawapan dia. Ada yang nak bincang? Nombor 10 madam. Nombor 10. If one strand of DNA molecule has the sequences of bases 5', ATP, GCA 3', and the other complementary strand have the sequence of, okay, so kita cari pairing dia dulu. 5' dia akan pair dengan 3'. A akan pair dengan T. T akan pair dengan A. T akan pair dengan A. G pair dengan C. C akan pair dengan G. A akan pair dengan T. 3' akan pair dengan 5'. So, jawapan dia? B. B lah. TAACGT. Okay, A dengan B sama tapi sebab dia punya prime tu. Dia punya prime tu tak tepat lah. Kalau U ni memang salah lah. Sebab apa? Sebab U tu dalam RNA. Sedangkan kita tengah cakap pasal DNA. Boleh Medium 9. Which statement about the deoxyribonucleic acid molecule is not true? So DNA lah, dia nak pasal DNA yang tak betul. It contains genetic information. Betul lah, DNA memang kita simpan kita punya genetic information. Consists of 2 strand. Betul dah, 2 strand. Tapi parallel tu betul salah? Salah. Sebab dia dia apa? Anti-parallel. Dia anti-parallel. 5', 3' yang atas, bawah dia akan opposite direction. Dia akan opposite direction macam tu. Contains the bases adenine, guanine, thymine, cytosine, betul? Its sugar unit is deoxyribose which has a hydrogen group. Okay, dekat second carbon. So maksudnya dekat sini ada 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5 dekat atas. CH2OH. Dekat carbon number 2, dia ada H je. Kalau ribose dia ada OH. Tapi kalau deoxyribose ada H sahaja. So jawapan dia ialah B lah. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, and then last part, tak semua orang jawab biobus. Mungkin sebab saya tak tekankan sangat kot hari tu. Tapi saya bincanglah juga soalan dia. Tapi soalan dia sebenarnya sama macam soalan saya bagi sebenarnya. Okay, number 1, 2, 3. Ada nak dibincangkan, alamak. Tu. 1, 2, 3. Ada yang perlu dibincangkan tak? Ada? Tak ada? Ada. Tak ada eh? Okay, and then 4, 5, 6. Tak ada. Tak ada. Okay, 7, 8, 9. Tak ada. Tak ada. Okay, and then 10, 11, 12. Tak ada tak. Tak ada juga. Senang je kan? 13, 14, 15. Tiga belas, 14, 15. 15 is this one.
Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Senang je kan? Okay, so saya ingatkan lagi sekali dekat korang. Kita punya PB, okay, kita punya PB adalah 60%. Okay, 60%. 20% datangnya daripada UPS. Okay. Tugasan korang 15%. Okay, and then nanti korang akan ada ujian amali. Walaupun kita tak ada masuk dalam lab, tapi akan ada ujian amali. Okay, ujian amali ni 10%, dan berdasarkan ujian amali tu korang akan kena buat report, laporan amali, which is 15%. So total up dia dapat tak 60? 20, 30, 40, 50, 60 kan? So ini ialah korang punya PB. Okay, dan PSPM korang 40% sahaja. 40% sahaja. So kalau korang dah score dah PB korang 60% ni, so PSPM korang akan selamat. So madam, kenapa kena buat biobus? Kenapa kena buat biobus? Sebab UPS ialah dalam bentuk macam biobus. Dalam bentuk macam biobus, macam which means that dia adalah MCQ dalam bentuk Google Form. Okay, so UPS akan ada 3 kali. So UPS 1 akan dijalankan pada minggu 9 ke 10 saya tak ingat. 9 ataupun 10. Okay, so UPS 1 dia akan ada chapter 1 sampai chapter 3. Okay, so 1 hingga 3 tu dia akan comprise sekali dalam satu UPS 1. Okay, and then kita ada UPS 2. UPS 2 minggu ke 12. Yang ni akan ada chapter 4, 5 sahaja. 4, 5 sahaja rasanya, tak saya. Okay, and then UPS 3 pada minggu ke-15. Okay, yang ni kita ada chapter 6 and 7. 6 and 7. So chapter 8, 9 tak termasuk dalam UPS. Okay, so this is korang punya kalimat lah. Korang nanti kita akan total up kan 3 UPS korang ni untuk dapatkan 20% tu. Okay, and then markah tidak boleh diubah lah. Tak ada macam nak repeat ke, tak ada. Dia one off. That's why saya bagi juga soalan dalam bentuk Google Form, dalam bentuk biobus supaya korang boleh biasakan diri. So setiap chapter pun saya akan bagi dalam bentuk biobus. So kalau ada naik dekat Google Classroom tu, maksudnya tu memang kena jawab lah tu. Dia lah some sort of korang punya tugasan lah juga. Okay, boleh? Faham? Faham. Faham. Okay, and then tugasan pula dia 15%. So saya dah bagi dah korang punya tugasan dekat dalam Smart Guide. Ada dalam bentuk PDF, ada juga dalam bentuk video. Okay. So apa yang korang kena buat ialah infografik. Infografik tu apa? Infografik tu ialah satu macam korang buat ada gambar, ada penerangan. So kalau yang buat guna kertas, kalau korang nak buat guna kertas, okay, dekat kertas tu korang lukis lah apa-apa yang berkaitan. Contoh kalau awak pilih DNA replication, awak boleh ambil gambar DNA replication di Google, lukis dia, and then korang terangkan apa yang berlaku kat sini. Terangkan kat sini apa yang berlaku, kat sini apa yang berlaku. Okay, so benda ni sangatlah senang nak score sebab dia adalah open book. Awak boleh ambil sumber daripada mana-mana pun, tapi nak selamat kita ambil daripada Smart Guide. Okay, sebab Smart Guide tu ialah buku rujukan awak dalam masa awak dekat KMPH ni. So basically nanti bila kita orang tanda pun, kita akan rujuk pada Smart Guide. Okay, kita akan tengok pada Smart Guide. Betul tak awak punya term tu betul ke tidak, susunan betul ke tidak. Okay, ada perkataan yang tertinggal ke tidak. So kalau korang rujuk Smart Guide memang boleh score sangat-sangat. Okay. So ada dua cara untuk korang buat tugasan korang. Yang pertama ialah sama ada awak nak buat secara digital. Okay, yang ni digital lah. Ataupun korang nak buat secara tangan. Okay, manual lah kiranya kan.
Okay, so kalau korang nak buat dalam bentuk manual, so make sure guna A3 paper, bukan A4 paper sebab A4 paper kecil. A3 paper tu ialah kertas lukisan, bukannya kertas yang print-print tu. Okay, kalau nak buat dalam bentuk digital, kita terima dua format sahaja, which is PowerPoint dan juga Canva. Okay, dua format sahaja. So, macam mana nak buat? Okay. Akan ada 3 soalan. Okay, 3 soalan ni semuanya datang daripada chapter 5 yang kita nak masuk je lagi. Bukan hari ni, besok. Okay, so chapter 5. So chapter 5, dia ada 3 komponen yang korang belajar. DNA replication. Okay, DNA replication. Okay, and then kita ada transcription. And then kita ada translation. Okay, so setiap orang akan pilih satu sahaja. Okay, setiap orang akan pilih satu sahaja daripada 3 soalan ni. Kalau awak dah pilih DNA replication, 2 tu tak payah jawab dah. Kalau awak pilih transcription, 2 lagi tak payah jawab dah. Okay, tapi untuk kita adil, okay, untuk adil, nanti saya akan buat macam undian. Okay, undian. Siapa dapat DNA replication, siapa yang dapat transcription, siapa yang dapat translation. Supaya dia adil lah. Tak adalah semua orang buat DNA replication kan, macam tu. Okay, so boleh pilih salah satu tapi secara undian nanti. Okay. And then komponen dia akan ada 2 bahagian. Okay, yang pertama ialah grafik, gambar. Dan yang kedua ialah writing. Korang punya explanation. Okay, so kalau gambar, mesti kena ada gambar yang menarik lah. Gambar yang kreatif dan mesti kena ada label. Okay, kalau korang guna PowerPoint ataupun yang digital lah, okay, yang PowerPoint ataupun yang Canva tadi tu, yang digital tu, korang boleh pilih gambar online. Okay, cari gambar yang sesuai, maksudnya korang boleh Google lah, copy je lah maksudnya. Okay, boleh Google je gambar yang sesuai. Okay, tetapi dia cuma gambar. Maksudnya kalau contoh saya Google kan, contoh je saya Google je DNA replication. Contohlah, letak gambar yang menarik sikit. Yang ni, copy image. Gambar kecil no. Yang ni, contoh saya ambil gambar ni, saya Google. Okay, korang cuma boleh ambil gambar sahaja. Maksudnya, ni, tajuk dia ni, kena buang. Mana? Tajuk dia ni korang kena buang. Tak boleh masuk sekali. Label dia ni korang kena buang. Gambar je. Kita cakap gambar tu maksudnya dia just the picture only. Okay, ni label ni semua korang kena buang. Lepas tu Madam tak payah label ke? Bukan. Korang kena label sendiri. Okay, so korang buatlah, adjust lah, ambil lah kotak, tulis balik. Ni apa? Helicase. Tak nak pula. Tulis balik, helicase. Helicase. Apa lagi? Yang ni apa? Yang ni ialah primase. Ni bukan helicase ni, topoisomerase, sorry. Topoisomerase. Ini apa? Yang ni helicase. Ini apa? DNA polymerase and so on. Okay, so kena label lah. Label kena ada, cuma tak boleh directly copy daripada source. Faham tak? Faham. Faham Faham. Lepas tu daripada gambar tu, korang boleh buat macam arrow. Buat arrow. Okay, korang boleh buat arrow. Kat sini, apa yang berlaku? Contoh, topoisomerase unwinds the DNA strand. Contohlah. Okay, ataupun nak lagi cantik, awak label kan macam awak dah lukis kan? Awak lukis kat sini. Maksudnya ada topoisomerase kan? So awak pun buat garisan. Alah, dia tak nak tukar warna pula. Okay, awak pun buat garisan kat sini. And then awak pun tulis topoisomerase. Lepas tu bawah dia terus je tulis explanation dia. Terus tulis topoisomerase buat apa-apa. Okay, madam explanation nak ambil kat mana? Dalam smart guide. Ambil je daripada smart guide.
So saya sangat menggalakkan korang untuk ambil sahaja daripada Smart Guide sebab dia senang untuk korang score. Basically Smart Guide tu macam dah skema explanation korang. Okay, so tak ada masalah dari segi explanation sebab korang dah ada Smart Guide sebagai buku rujukan. Lepas tu Madam tak payah ke Google, tak payah. Google gambar je. Explanation tak payah. Explanation korang please lah tolong refer pada Smart Guide. Okay, and then so dua kriteria dekat situ, grafik dengan writing. And then make sure content korang tu, okay, content korang tu mesti kena ada explanation lah. Okay, content tu ada explanation. Okay, and then format. Okay, ni adalah syarat-syaratnya lah. Okay, so mesti kena individu, seorang hantar satu. Okay, and then handwriting ataupun using computer ataupun handphone, it's up to you, digital ataupun manual. First page cover as stated in the video, second page ialah infographic. So kalau yang buat manual, okay, kalau yang buat manual kan kertas korang kan ada depan belakang. Okay, kertas korang kan depan belakang kan. So satu page muka surat 1 dengan muka surat 2. Okay, so yang muka surat 1 tu korang buat korang punya infografik. Okay, dan muka surat 2 tu belakang lah. Tak kisahlah mana satu muka surat 1, mana satu muka surat 2 pun, asalkan depan belakang. Okay, yang belakang tu kita buat cover. Okay, and then kalau yang guna slide, dia akan ada 2 slide lah. Slide pertama ialah cover, slide kedua ialah infografik. Kalau yang guna Canva pun sama, akan ada 2 slide juga. Okay, the graphic used drawn can be 2D or 3D. So tak kisah, kalau macam yang ini adalah 2D. Okay, ini adalah 2D. Kalau 3D, ya contoh 3D. 3D ni kalau nak lukis tu memang berseni betul lah. Ini contoh 3D. Ini contoh 3D. Okay. Dia hidup sikit lah. Okay, tapi tak kisah pun kalau nak buat 2D pun tak apa. Buat senang-senang je. The font size used should be larger than 8. Kalau korang guna PowerPoint mesti kena guna lebih besar daripada 8 lah. Kalau awak guna 6, 7 tu nanti kan rabun saya. Dah rabun, makin rabun pula nanti aku. Okay. Total marks dia 30. Okay, total marks dia 30 tapi nanti kita akan ambil 15% sahaja. So maksudnya kita akan kira lah 15% darab 30 berapa peratus awak dapat. Okay, so ni awak punya PB. Okay, and then 7, mark is given according to the 6 criteria. Nanti saya akan cakap pasal kriteria dia. Okay, 8, at least 2 references with APA format is shown below must be provided at the first page. Dekat cover tu, okay, korang tulis je. Salin je yang ni. Korang salin je. Korang tak payah fikir panjang. Korang salin je this one. Salah. Korang salin yang pertama ni. Salin yang pertama ni. Okay. Yang kedua ni. Awak gantikan sahaja. Awak gantikan this part. Maksudnya kalau awak ambil gambar tu daripada mana? Contoh awak Google DNA replication. Pasal awak ambil gambar tu, awak ambil lah dia punya URL ke atas tu. Awak salin sebagai awak punya reference. Sebab itu sumber awak ambil kat mana. Okay, so dia akan ada 2 reference. Satu yang buku. Buku memang ambil yang ni saja. Tak payah tukar-tukar. Tak payah tukar apa-apa pun. And then yang kedua tu website. Website tu berdasarkan apa yang awak buat lah. Okay, kalau korang buat DNA replication tapi korang pun salin yang ni transcription. Memang tak betul lah. Okay, sebab korang buat DNA replication, apa salah pula korang ambil yang transcription. Okay, so ambil berdasarkan apa yang awak dah cari, apa yang awak dah Google lah. Okay, clear? Clear tak so far? Madam, kalau kita cari banyak-banyak tu, dia kena pilih satu je ke retrieve form mana? Satu je. Sebab kita akan guna satu je gambar nanti kan? Oh, okay. So nanti at the end awak pilih. At the end awak akan guna satu gambar sahaja. So just ambil link di mana gambar tu
di copy lah. Okay, awak download daripada mana? Boleh? Boleh. Okay. And then yang ni kalau untuk yang nak tulis tangan. Okay, nak tulis tangan. Okay, so yang ni muka satu muka surat. Okay, ada tajuk dia, cover dia. Okay, ada assignment biology. Ni salin semua ni. DB 014, session, nama apa, nama penuh, full name. Huruf besar semua. Okay, metric number, class, lecturer. My name is Nur Rashidah binti Muhammad Noor. Kau jangan tak kenal nama aku ya. Okay. Kan tiba salin yang Wahidah binti Abdul Wahab ni, kau keluar daripada kelas aku, kau jadi student dia. Okay. So Nur Rashidah binti Muhammad Noor. That's my name. Okay. Date of submission ialah 6 hari bulan 9. Bukan 8. Okay. 6 hari bulan 9 2021. Pahal 2022 ni. 2021. Tahun ni, bukan tahun depan. Tahun depan buat assignment lain. Okay. And then reference macam tadi saya cakap, salin yang pertama. And then ambil yang korang punya lah. Untuk yang kedua ni. Letak dekat cover, dua-dua. Okay. And then untuk table ni, korang buat je table. Salin je macam ni. Kotak dia. Nanti kalau yang buat guna komputer tu, nanti kan ni je lah. Isi je dah, type je lah. Okay. Question 1, 2, 3 ni korang nanti saya akan bulat lah. Sama ada korang buat DNA replication ke, korang buat transcription ke, ataupun korang buat translation. Okay. So salin sebiji macam ni. Sebiji sama. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. And then belakang dia barulah kita buat gambar infografik. Okay. Ni contoh untuk translation. Okay. So dia ada satu gambar. Lepas tu dia pun label. Nampak tak? Dia label, this is mRNA strand. Yang ni ialah apa? Codon, anticodon. Apa lagi? Apa lagi? Polypeptide, amino acid. Okay, ni amino acid. So semua label tu dapat markah lah. Nanti kalau saya tanda saya akan cakap. Saya akan tulis label 1, label 2, label 3. So nanti tengoklah berapa label dapat berapa markah. Kalau awak ada 2 label je, awak dapat 1 markah ke, dapat 0 markah ke. Ada 10 label lah, awak dapat 4 ke, 3 ke. Tengoklah. Okay, tengok atas skema. And then nampak tak dia buat explanation. Okay, dia buat explanation. A small ribosome attach subunit. Kat mana nampak tak? Ni small ribosome ni. Bawah ni small ribosome. Dia attach pada mRNA. So, janganlah pula explanation ni tiba-tiba awak letak dekat sini. Tak ada kaitan pun dengan tRNA tu. Tapi awak letak kat situ, tak boleh lah. Dia mesti kena ada relation. Okay, relation antara gambar dan juga explanation. Explanation tu merujuk kepada gambar. Di mana benda tu awak tunjukkan, dekat situ awak explainkan. Boleh tak? Boleh. Boleh eh? Gambar nak kena besar ke? Tak kisah. Kalau korang rasa korang perlukan ruang lebih untuk explanation, so besar, maksudnya bagi lebih ruang pada explanation lah. Tak payahlah besar sangat gambar tu, nanti semak. Okay. And then macam mana nak submit? Kita nanti kalau yang guna manual, sudah. Kenapa tu? Histeria dah. Okay. And then scan front page dengan back page, besar dalam PDF, nanti hantar dekat Google Classroom. Okay. And then kalau yang guna PowerPoint ataupun Canva, sama juga ada cover, ada infografik. So nak submit dia, kan nanti dia ada 2 page. Page yang pertama dan page yang kedua. So korang save as PDF, hantar dekat Google Classroom. Okay. Tips to score. Sebelum saya masuk pada tips, ada tak soalan? Madam, Ya. kalau yang handwriting tu memang sehelai je ke kertasnya? Ke depends tajuk tu? Selai je. Depan belakang je. Oh, okay. Memang depan belakang sahaja. Tapi saiz A3 lah. Kalau A4 kecil, tak muat nanti. Madam, Hmm. kalau yang lukis tu gambar dia print je boleh? Ke Gam- kena lukis? Dia handwriting, kena handwriting lah. Lukis lah. Okay.
Okay. So maksudnya kalau guna digital sepenuhnya komputer. Kalau awak buat handwriting sepenuhnya handwriting. So you have to choose. Okay? Jangan pula nanti dah buat Canva, lepas tu alamak tertinggal, lepas tu korang conteng dengan tangan. Tak boleh macam tu. Okay? Nak edit secara komputer. Kalau yang handwriting pun lukis secara tangan jugalah. Okay. Lagi soalan lain? Yang lukis komputer je tu kena ada colour kot. Tak ada markah untuk kreativiti. Jadi kalau korang colour ke, korang tak colour ke, lawa ke, tak lawa ke, tak ada markah untuk tu. Tapi kita bagi markah untuk pembezaan komponen. Contoh macam awak buat transcription. Transcription dia ada DNA. Okay, transcription DNA. Lepas tu dia ada RNA. RNA kat sini. Contohlah macam tu lah, lebih kurang plus minus. Semua warna merah. So saya tak boleh nak bezakan yang mana satu DNA, mana satu mRNA. Maksud tu saya akan tolak markah. Bukan sebab kreativiti ataupun cantik lawa, tak, bukan. Tapi sebab kalau saya tak boleh nak bezakan, so saya tolak markah kat situ. Sama juga macam kalau DNA replication contohnya. Okay, ni contoh gambar DNA replication. DNA replication dia ada banyak enzim. Kat sini ada topoisomerase. Kat sini ada helicase. Lepas tu yang kat sini ada DNA polymerase 1. Semua bulat, semua warna biru. So Madam tak pernah kenal which one which. So yang ni saya akan tolak markah. So it's better kalau untuk this one awak kreatifkan dari segi warna dia warna biru. Contoh, yang ni tak payahlah buat bentuk bulat dah, buatlah bentuk lain, bentuk segitiga ke, macam gitu ke. Faham tak? Faham. So warna tak warna tu tak kisah, tapi saya akan tengok dari segi komponen tu boleh dibezakan ataupun tidak. Ada lagi soalan lain? Ada? Tak ada. Tak ada Okay. So kan tadi kita dah bagi kotak ni kan, kotak table ni. This one. Kotak markah ni, ini adalah kriteria-kriteria yang akan dinilai lah. Okay. So coherently written academic discourse, yang ni kita nak tengok konten awak. Sama ada konten awak tu tepat ataupun tidak. Okay. And then problem identification, maksudnya berjaya tak awak explainkan topik tu. Okay. And then analysis, analysis kenapa dua analysis ni? Tidak sikit kot. Tengok dekat sini dia punya tips tu. Okay, correct title. Okay, mesti kena, kalau korang lukis DNA replication, tulis DNA replication lah. Kalau translation lah. Transcription lah. Okay, correct diagram. Make sure diagram tu boleh diguna pakai. Okay, correct explanation. Okay, yang ni tolong refer pada smart guide. Ni refer pada smart guide je. Sebab kalau awak refer pada smart guide, chances untuk awak salah tu kurang. Okay. Salin sahaja daripada smart guide. Okay, components in diagram can be differentiated. Ini saya cakap tadi tu. Okay, make sure gambar tu boleh dibezakan. Macam yang ni kan? Macam this one, this part. Tak. Saya highlight warna hijau. Benda tu warna hijau. Lagi dah tak nampak. Benda ni kan? Ini adalah protein. This is protein. So protein diperbuat daripada banyak amino acid kan? So kalau bentuk hexagon ni ialah contoh dia cakap glycine. Contoh this is glycine. Kalau bentuk macam ni, ini isoleucine contohnya. So kita tahulah protein diperbuat daripada banyak-banyak amino acid digabungkan bersama. Tapi amino acid tu adalah amino acid yang berbeza-beza lah. Okay. And then correct labels. Mesti kena label. Macam tadi saya dah tunjuk tadi kan. Ada polypeptide, amino acid, tRNA, mRNA, small ribosome, large ribosome. Okay, correct labels. Explanations are in sequence. So kita nak bagi nampak sama ada awak nak buat dalam bentuk arrow. Kalau macam DNA replication saya lagi prefer dalam bentuk arrow. Sebab DNA replication dia kompleks sikit. So kalau DNA replication saya suka kalau awak buat macam, dia ada step by step dia. Awak buat macam satu gambar, satu step.
So tulis apa dulu kat bawah. Okay, satu gambar, satu step. So yang ni kita buat dalam bentuk arrow lah. Sebab dia macam lebih kepada cycle sikit. Macam gitu. Kalau DNA replication. Label-label. So boleh buat dalam bentuk arrow. Kalau translation, okay, dalam translation nak buat dalam bentuk number, buat macam gambar ni. Okay, so dah ada nombor 1 apa, nombor 2 apa, 3 apa, 4 apa. Okay, kalau korang just explain, tak ada sequence, so akan potong markah lah kat situ. And then reference ni nak kena 2, 1 saya dah bagi dah pun. So janganlah hilang markah dekat bahagian reference. Sebab kalau reference pun dah markah tak saya. Oh tak ada. Reference tak ada markah tapi mesti kena ada. Okay. Reference tidak diberi markah tapi tetap perlu ada dalam korang punya tugasan. Ada soalan tak so far? Ada. Apa dia? Yang ni dia memang kena 2 page je ke? Tak boleh lebih? Ya, 2 page je, tak boleh lebih. Okay. Okay. Ada lagi soalan lain? Tak ada. Tak ada. Clear Ya, clear. Clear. Okay dah. Okay, so penghantaran dia ialah 6 hari bulan. 6 hari bulan 6 hari bulan. Sorry. Ni date release. Okay ni, penghantaran dia adalah hari Isnin 6 hari bulan. Paling lewat lah tu. Okay, and then dekat GC. Itu sahaja. Itu sahaja untuk tugasan. Mana tadi? So that one kita dah cover yang ni lah. Tugasan ni. Lagi 2 lagi. Korang punya PB nanti coming soon. Okay? Boleh? Okay. Final. Ada apa-apa nak tanya tak pasal tugasan? Tak ada, faham. Faham Sangat Tak clear. ada. Kalau tak clear juga tengok video yang saya dah letak dekat GC. Okay, so kita masuk sikit amali. Okay, so saya just nak review korang punya apa ni? Report yang korang dah hantar. Okay, so tajuk Basic Techniques in Microscopy. Okay, objektif ada 3. Okay, tapi ni tak ada markah. Kosong markah juga. Tapi dia tetap kena ada. Okay, result and observation. Dia mesti kena, satu saya cakap tadi buat kotak kan. Buat kotak. Hari tu sebelum ni saya cakap dia buat kotak. So dia buat ni dia buat bulat. Tak kisahlah. Tak kisah pun. Korang nak buat kotak ke, korang nak buat bulat ke, tak kisah. Asalkan dia ada macam frame. Okay, jangan tiba-tiba korang lukis. Tak tahu hujung pangkal tiba-tiba ada E kat situ. Ni salah. Okay. And then tak boleh colour. No shading. Tak boleh ada apa-apa colour. Okay. Madam saya tak colour, saya guna pensel. Sama juga. Tak boleh. Tak boleh ada warna di dalam. Okay. And then yang lebih tepat, okay, yang lebih tepat sebenarnya cara dia ialah korang buat kotak. Lepas tu korang pun lukis. Okay, korang pun lukis macam tu. Okay, and then korang tulis dulu tajuk. Tajuk inverted image. Okay, and then boleh nak buat dalam bentuk ayat macam ni pun boleh. Tapi bila saya discuss dengan lecturer lain adalah lebih tepat sekiranya dia punya magnification tu awak letak bawah belah kanan. 40 times actual magnification. So dia macam tu. Tapi yang dah buat ni betul salah. Yang ni betul. Tajuk betul. Ini pun betul. Cuma cara yang lebih tepat adalah seperti ini. Okay. So markah dia tak ada masalah lah. Yang ni saya akan tengok mesti 40 lagi kecil berbanding dengan 100. So kalau nampak lagi perbezaan size tu boleh betul lah. Okay, yang ni pun sama. Tak ada colour. No colouring. Okay. And then this one kena letak tajuk. Include tajuk table tu. Title of the table. Okay, letak dekat atas ke bawah tu kita tak kisahlah. Okay. Senang kita letak bawah je lah semua. Table
1.1. Apa. Yang ni just salin dari manual. Okay, salin daripada manual. Yang thread ni saya cakap tak payah. Okay, yang thread ni tak payah. Okay, and then discussion. Okay, discussion. So saya bagi tahu salin soalan. Okay, and then kita buat dalam bentuk perenggan. Betul lah ni. State the correct ways of handling microscope. Hold by using 2 hands, one at the body arm and another is under the base. Focus on 4 times objective lens before continuing 10 times, 40 times and 100 times. Okay. Yang ni satu markah. To move up the stage, adjust coarse focus node. Yang ni satu lagi markah. Cukup 2 markah. Yang atas ni salah ke madam? Yang ni bukan salah. Tapi kalau ada point lain, saya tengok dulu yang lain. Sebab apa? Sebab yang ni lebih kepada precaution sebenarnya. Okay, lebih kepada precaution. Langkah berjaga-jaga mesti kena pegang 2 tangan supaya tak jatuh macam tu lah. Okay, tapi yang ni bukan salah. Kalau awak buat 2 sahaja saya bagi markah. Tapi sebab dia ada point lain saya akan ambil point yang satu lagi lah. Describe the image of E. So image of E magnified and inverted. So betul. What is the relationship between field of view of transparent ruler and image seen under the microscope? As the magnification power increase, the field of view decrease. Ini kita dah bincang dah sebelum ni pun. Okay, and then firstly wear lab coat, then you start using 4 times objective. Yang ni bukan precaution. Okay, yang ni salah. Sebab ini adalah precaution tu maksudnya langkah berjaga-jaga. Precaution tu means langkah berjaga-jaga. Tak nak bagi jatuh, tak nak bagi accident, tak nak bagi rosak, tak nak bagi spesimen tu kerosak. So yang ni salah. Okay, wear lab coat betul. Okay, yang ni wear lab coat betul. Apa lagi? Kalau kawan korang yang belah kanan ni dia cakap the precaution steps in the handling microscope is gently wipe the lens using a clean lens tissue. Betul. Yang ni berlangkah berjaga-jaga, tak nak bagi lens tu berkulat. So kita akan lap menggunakan lens tissue. Okay, tak boleh sentuh dengan tangan korang lah. So pun betul. Okay, itu langkah berjaga sebab kalau berjaga-jaga, kalau korang sentuh dengan jari korang, nanti lens tu akan kabur. So itu langkah berjaga-jaga. Next, make sure you did not left the slide on the stage. Jangan tinggal slide dekat atas stage. Dah siap guna, simpan. Lastly, hold the microscope using both hand. Pun betul. Okay, pakai lab coat, pakai kasut tertutup. Betul. Kalau nak bersihkan slide yang pecah, guna glove. Itu betul. Okay. Question. Apa soalannya? Okay, yang ni lah tengok, yang ni lah. A microscope is called a compound microscope when it consists of more than 2 sets of lenses. Kalau korang salin semua macam ni, boleh buat garis sikit lah supaya saya tahu yang mana satu soalan, mana satu jawapan. Okay, so condenser and iris diaphragm are useful to coordinate amount of light reaching the specimen. Betul. Based on the laboratory practices, what do you use to clean the microscope lenses? So kita akan guna lens tissue. Okay, while observing, yang ni memang, yang ni nanti saya akan cerita balik lah. Yang ni banyak pergaduhan sikit. Biar dulu yang tu. Okay, how do you adjust the slide when the specimen is out of the field to the top? Okay, kalau dia dah lari ke atas, kita turun ke bawah lah. Adjust the slide upwards. Upwards. Yang ni pun nanti saya akan terbaik lah Okay, scan, what is the shortest objective lens? Scanning objective lens. Which objective lens should you use when you begin to focus on a specimen? Mesti kena start dengan 4 times. Jangan guna 10 times. Okay, mesti kena start dengan 4 times. Which objective lens should be in position before you store a microscope? Mesti kena simpan dekat scanning lah 4 times. Which objective lens will still remain in focus when placed at the longest working distance? Longest tu maksudnya jauh. So scanning objective lens juga. Ini kita dah jawab hari tu pre-lab. When using an ocular lens with 10 times magnification power, which objective lens should be used to obtain following actual magnification? Kalau kita nak 100 kali lebih besar, so 100 kali lebih besar kita gunalah 10 kali 10 dapat 100 kali.
Nak 1000 kali lebih besar, kita gunalah 100 kali 10, dapatlah 1000 kali lebih besar. Conclusion, the conclusion of this experiment is microscope is handled properly. Next, accurate image are obtained which is larger and inverted. Lastly, the actual magnification are calculated using the formula below. Okay, so this is very good. Okay, dalam bentuk perenggan, ayat dia sambung. Bukan ayat point-point. Ayat dia sambung habis sampai ke akhir. And then references, tak ada masalah. Okay, so nanti markah saya akan letak dekat dalam GC lah. Saya akan tengok semak satu-satu, nanti saya letak markah dekat GC. So untuk eksperimen 2, nanti saya akan letak pre-lab video. Macam biasa, tengok video, jawab pre-lab, and then minggu depan kita akan discuss korang punya pre-lab. Dan juga kita akan discuss juga macam mana nak buat korang punya report. Boleh? Boleh. Boleh madam. Okay, so that's it for today. Thank you very much for staying with me. Kalau ada soalan boleh stay, kalau tak ada soalan boleh leave. Assalamualaikum.